Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, benar ini tak sama dengan palsu. Benar tak sama dengan yang menipu. Benar ni tak sama dengan yang salah. Jadi satu orang ikut jalan salah takkan jadi benar. Satu orang ikut jalan tipu takkan boleh selamatnya. Satu orang langgar perintah Allah takkan boleh berjaya dan masuk syurga. Jadi yang palsu ni jelas dari yang benar. Yang benar tu yang datang dari Allah. Dan yang benar ni dia tak lazat lah. Benda tak lazat. Benda yang sangat tidak lazat. Manusia ni dia suka dunia. Kenapa dia suka dunia, suka benda? Sebab lazat lah. Dan itu adalah palsuan. Palsu. Tapi dia lazat. Jadi ramailah orang yang suka yang palsu ni. Sebab itu tak payah usaha nak dibuat untuk hidupkan yang palsu ni. Tak payah. Tak payah usaha dibuat. Dia akan jadinya. Dia akan hidup. Hidup bersemaraknya. Sebab palsu benda lazat. Buat yang palsu tu lazat. Nah. Jadi yang paling lazat antara semua manusia ni ialah bersetubuh. Bersetubuh, berzina. Berzina. So banyak berzina. Semua orang dah kahwin pun boleh bersetubuh dengan cara yang Allah mahu kan, katakanlah. Tak. Mau berzina juga. Sebab dia lazat. Dan kita ada syaitan, musuh kita, yang Allah bagi setiap orang yang tidak mau yang benar ni kawan dia. Syaitan tu akan usaha supaya dia buat jalani hidup dia lazat. Dan dia tenggelamlah dalam kelazatan tu. Tenggelam. Mencuri tu lazat. Berzina tu lazat. Membuat amalan menghampiri zina tu lazat. Jadi manusia ni Allah bagi tahu dia suka lazat. Dia tak suka benar. Jadi kita sangat susah nak ajak manusia kepada yang benar. Kalau kita nak suruh dia ikut, kita mesti buat benda yang lazat. Banyaklah ikut. Jadi benda yang lazat ni dia palsu, tak benar. Kerja mengajak manusia kepada Allah ni dengan korban harta diri ni, dengan cara Nabi Muhammad SAW, dengan niat sangat-sangat tidak lazat. Sangat-sangat tidak lazat. Sebab pertama, harta diri manusia suka.
Kalau menyukakan diri, sukalah, lazatlah. Tapi kalau membuat diri tak suka, harta yang disuka pun mau dikorbankan untuk Allah, diri pun mau sedia untuk dibunuh untuk hidupkan agama, takkan suka pula kerja tu. Kerja tu kena dibuat dengan korban harta diri. Tapi kalau buat benda lazat, dia sedia buat. Tapi kalau buat untuk dapat yang benar, dia tak sedia. Manusia tak suka yang benar, dia suka lazat. Itu dia punya main lah. Menyebabkan manusia sikit sangat yang nak ikut yang benar. Sebab itu Allah bagi tahu kumpulan yang sikit. Kumpulan yang sikit ni kumpulan yang suka yang benar. Jadi yang benar ni mesti sikit ni. Macam yang saya buat usaha ni kan, sikit sangat orang ikut. Yang ikut pun tak ikut betul. Janganlah yang ikut saya tu sikit, yang sikit tu pun tak betul. Tapi yang ikut jemaah tabligh banyak ikut. Kenapa banyak ikut? Dia sedia korban. Sebab dalam kerja dia, kerja mengajak manusia kepada Allah ni tak ada. Dia hanya kerja semayang, berzikir, baca Quran, semayang malam, puasa lah kalau jangan nak. Itulah yang dianjurkan. Tapi kerja supaya buat gas ni walaupun Maulana Ilyas rahmatullahi dah bagi tahu, aku diberi permata kurun pertama. Maknanya kurun Nabi tu, bukan kurun kedua, kurun pertama. Makna kurun Nabi, aku diberi permata kurun pertama. Apa dia kerja dia? Kerja dia kerja gas atau jaulah. Pergi jumpa manusia, ajak manusia beriman kepada Allah, ajak manusia taat perintah Allah. Untuk kerja tu jangan dapat apa-apa dunia ni. Dunia yang kamu ada dikorbankan untuk kerja tu, dapat tak ada? Jadi memang tidak lazat, sangat pahit. Sangat pahit dan sangat tidak disukai. Jadi sangat sikit lah orang yang nak buat. Jemaah tabligh usaha tak ada. Pergi gas, ajak orang ucap kalimah, tak ada. Ajak orang ucap kalimah, ingatkan orang yang dah ucap kalimah tentang kalimah, tak ada. Ajak dia buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, tak ada. Ajak dia pergi masjid dan kemudian keluar 4 bulan 40 hari, amalkan amal yang tak payah keluar jumpa orang lah. Sikit dia jumpa orang untuk ajak pergi masjid dan dengar ceramah. Itu pun berat juga. Tapi hari-hari kerja Nabi ni sebenarnya bukannya kerja petang ajak orang pergi masjid. Nabi-Nabi tak ada hari-hari ajak orang pergi masjid. Kalau hari-hari ajak orang pergi masjid, apa hal lah. Sebab itu tabligh, dia ajak orang pergi masjid bila dia tengah keluar je. Dia pergi masjid ni 3 hari, masjid dan 3 hari. Lepas tu bila dia kerja tempatan, dia ajak orang pergi masjid seminggu sekali. Masjid jiran sekali, masjid dia sekali. Dalam masa 5-6 kali masjid jiran, tukar masjid lain. Jadi itu pun nak ajak orang pergi masjid. Nak ajak pergi masjid untuk dengar ceramah. Nak dengar ceramah untuk suruh keluar pergi masjid. Masjid ke masjid selama 40 hari, 4 bulan. Ya tak? Dan di situ mereka ajak orang sana pergi masjid dan suruh keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Tapi kerja mengajak manusia kepada Allah, bercakap tentang kalimah ni, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada berkuasa melainkan Allah, tiada beri faedah melainkan Allah. Ini kerja sangat berat. Lagi berat, kena korban harta diri dan masa. Tak boleh dapat dunia.
tak boleh buat ni untuk dapat dunia. Jadi ini setengah nak buat tapi tak mau buat betul-betul lah. Macam kamu semua, tak ada nak buat betul-betul, tak ada gembira nak buat. Jadi bila tak buat betul-betul, maka tak jadilah seperti mana sepatut jadi. Siapa yang buat kamu tak buat betul-betul? Sebab syaitan yang bersama kamu. Syaitan yang bersama kamu, yang beri nasihat. Allah bagi kepada semua orang yang mempersekutukan Allah, syaitan. Siapa mempersekutukan Allah, dia ada kawan, syaitan. Dan syaitan inilah yang mengekalkan dia dalam keadaan tu. Dengan jangan sekali-kali dia ni buat kerja Nabi, buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, kemudian dengan cara Nabi korban harta. Jangan. Kalau dia buat ni, dia punya syirik hilang. Bila syirik dia hilang, aku dah tak ada kuasa kat dia. Kalau dia punya syirik tak ada, aku ada kuasa kat dia. Tapi dia nak pakai jubah boleh, dia nak semayang banyak-banyak boleh, dia nak berzikir boleh, dia nak muzakarah pun boleh, kalimah tu pun tak suka je. Dia nak puasa banyak-banyak Senin Khamis semua tak okey, boleh. Tapi yang ini tak boleh. Yang mana syirik hilang, ini tak boleh. Kalau hilang aja syirik, aku tak adalah boleh berkuasa atas dia lagi. Aku diberi kuasa untuk merosakkan dia dan menghancurkan dia bila dia syirik. Bila dia cinta bini lebih daripada Allah, bila dia cinta kerja lebih daripada Allah, bila dia cinta duit lebih daripada Allah, itu baru aku ada diberi oleh Allah kuasa atas mereka. Bila aku diberi kuasa ni, aku akan binasakan dia sebinasa-binasanya. Aku tidak akan buat dia buat kerja mengajak manusia kepada Allah ni dengan bersungguh-sungguh. Aku akan buat dia membuat kerja ni dengan main-main seperti siapa? Sufyan dan kamu semua. Inilah kerja syaitan. Dia dah hilangkan kerja ni sejak Nabi meninggal dunia. Hilangkan dari umat manusia ni, dan ubah suai kerja tu kepada kerja yang manusia suka, bukan yang Allah suka. Macam sahabat bagi tu masuk Islam 3 hari dia pergi jumpa ketua negara, tak mau bayar jizyah. Kan benda suka tu. Tidak, kita perang. Lepas perang ambil harta dia. Semua tu benda suka. Jadi dia dah tenggelamkan kerja ni dari awal lagi. Bukan dari zaman Nabi ni, zaman Adam lagi. Allah bagi tahu Adam ni ada kelemahan dia. Allah bagi tahu. Apa dia kelemahan Nabi Adam tu? Dia buat kerja ni, tapi anak-anak dia banyak yang tak buat kerja. Yang anak dia yang buat kerja tu pun mati. Jadi dia meninggalkan anak-anak yang tak buat kerja ni. Itulah jadinya orang tak buat kerja ni terus. Bila Nabi dihantar, Nabi tu buat kerja. Bila Nabi tu meninggal, yang tinggal tak buat kerja. Tak buat kerja Nabi. Jadi bila tak buat kerja Nabi, mereka jadi orang yang mensyirikkan Allah. Syaitan ni nak berkuasa atas kita. Dia dah bersumpah dah. Iblis bersumpah, aku akan buat semua anak Adam ni masuk neraka bersama aku. Aku akan buat anak Adam ni masuk neraka bersama aku. Itu janji dia. Dia baik-baik bersama malaikat dengan Allah semua. Allah laknat dia. So dia keluar.
dia sangat marah kan. Dia kata kalau bukan Allah nak jadikan Adam ni khalifah, aku tak jadi macam ni. Jadi yang menyebabkan aku jadi begini ialah Adam. Adam tak ada buat apa-apa pun. Dia yang Allah, dia dicipta oleh Allah, bukan dia mencipta dia. Allah yang buat dia nak jadi khalifah, bukan dia nak. Tapi iblis sebab nak letak salah pada orang lain, bukan dia. Sebab dia orang bongkak. Jadi dia letak salah tu kat Nabi Adam lah. Kerana Adam lah aku jadi macam ni, Allah laknat aku. Jadi kata dia, wahai Allah, kalau begitulah, bagi aku hidup sampai hari kiamat, supaya akan aku sesatkan semua anak Adam. Semua anak Adam aku akan sesatkan dan aku buat dia ikut aku dan masuk neraka bersama aku. Dah janji dah tu. So Allah cakap apa? Kau buat. Tapi kau tak boleh dapat hamba-Ku yang ikhlas. Hamba-Ku yang ikhlas apa? Hamba-Ku yang beriman dan beramal soleh. Hamba yang ikhlas ni. Kalau kamu tak jadi orang beriman beramal soleh, kamu tak boleh jadi hamba yang ikhlas. Sebab itu syaitan sangat tidak mau. Tidak mau siapa pun di kalangan Adam ni menjadi orang beriman beramal soleh. Sebab orang beriman soleh ni orang yang ikhlas. Bila dia orang tu ikhlas, makna dia tak mempersekutukan Allah ke tahap yang tak boleh tolerate lagi lah. Dan bila dia tak jadi beriman beramal soleh, dia berkuasa. Dia nak kuasa tu. Kalau dia tak berkuasa, macam mana nak sesatkan dia? Betul tak? Betul. Tentulah tak boleh. Yazid apabila dia bertuhankan bini dia, Sufyan sekarang bertuhankan bini, bertuhankan kerja, baru berkuasa lah iblis. Kan? Dia ngap dia. Jadi dia sangat tidak mau kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan korban harta diri ni. Cara Nabi ni dengan niat nak suka ke Allah ni hidup. Pertama, dia tak mau orang tu ucap kalimah. Bila orang tu dah ucap kalimah, dia tak mau orang tu buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Kalau orang tu buat juga, dia akan buat, dia tak buat cara Nabi. Kalau dia buat cara Nabi, dia akan usaha supaya dia tak ikhlas. Tak jadi orang beriman masalah. Dia buat untuk nama, untuk itu semua. Kalau dia buat dengan ikhlas, dia akan buat dia tak istiqamah sampai dia mati. Dia punya stage lah. Jadi sangat susah lah. Mula-mula jangan ucap kalimah. Bila ucap kalimah, jangan buat kerja, menunaikan hak mengucap. Bila dah buat kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, jangan buat cara Nabi. Bila dah buat cara Nabi, jangan buat ikhlas. Bila buat ikhlas, jangan istiqamah sampai mati. Jadi dia banyak, dia begitu-gitu sungguh. Jadi macam bila perintah saya cakap kamu ceraikan bini, kerana kamu telah mempersekutukan Allah dengan bini kamu, kamu takkan boleh jadi orang beriman beramal soleh. Kalau kamu mempersekutu mak kamu dengan Allah, saya suruh kamu kahwin dengan janda tu yang mak kamu orang asli pula, yang mak kamu tak suka. Jadi kamu nak ikut Allah ke nak ikut mak kau? Berjaya dah ikut mak dia, mak tak mau ikut mak dia, nak kahwin. Tapi syaitan kacau, jangan kahwin. Dia tak kahwin, dia langgar perintah Allah. Apa jadi pada dia sekarang? Apa jadi? Hancur. Apa jadi kat dia, Yazid? Binasa. Binasa. Susah nak apa? Siapa buat dia macam tu? Kawan dia tu lah. Kawan dia siapa? Syaitan. Yang bertenggik kat dia. Cuba dia dah dapat mak dia setuju, dia terus kahwin kan? Kalau dia benar nak taat Allah. Tapi dia tak. Apa dia buat? Allah buat dia hina, dia cari yang lain. Kan? Betul tak? Jadi dia jadi binasa.
Yazid disuruh ceraikan bini, 12 tahun tak mau buat. Diberi perintah satu lagi, 3 kali seks dengan bini, tak boleh nak buat. Tapi dia cuba ikut. Saya tanya ke Allah, boleh bagi kifarah tak? Boleh, 1 ekor kambing. Lepas tu baru boleh perintah tu diberi balik kat dia. Kalau tidak, syaitan telah bekerja keras untuk dia tak ikut. Jadi musuh kita syaitan ni, dia memang tak ada rehat. Dia akan usaha supaya kat dunia ni tak ada orang beriman beramal saleh. Kat dunia ni. Selepas Nabi meninggal, dia kata, aku akan kerja. Waktu di Araf, waktu di Haji Wida yang terakhir kan, Nabi bilang, hari ini syaitan telah kecewa. Tapi lepas Nabi meninggal, syaitan bersemarak lagi lah. Jadi kita ni kena tahu musuh kita siapa. Jangan kita tak sedar kan, bahawa kita ni tak ada musuh. Kita hari ni mengingat kita kat dunia ni hidup, musuh tak ada kan? Dia ingat musuh dia tak ada kan? Musuh kita ni, selagi kita tidak jadi orang beriman beramal soleh, dia jadi kawan kita. Allah buat. Kenapa Allah bagi kita dekat syaitan? Sebab kita mempersekutukan Allah. Allah SWT tak mahu orang mempersekutukan dia ni diberi hidayat. Allah tak bagi hidayat pada orang yang mempersekutukan Allah. Jadi syaitan ni dia akan usaha supaya kita terus mempersekutukan Allah, supaya dia berkuasa atas kita. Ada faham tak? Jadi kalau kita mau terlepas daripada cengkaman syaitan ni, kita kena jadi orang beriman beramal saleh. Untuk jadi beriman saleh, cinta dunia yang ada dalam hati kita mesti kurang daripada cinta Allah. Makin kurang, makin kurang, makin kurang, sehingga habis semua. Tak ada. Nah, cinta pada isteri, cinta pada kerja, cinta pada anak, cinta pada tuan, cinta pada semuanya lah tak ada. Hanya cinta Allah. Jadi kekasih Allah lah. Kalau kita ada cinta lagi, kita jadi orang beriman beramal saleh. Bila kita dah cinta Allah, cinta dunia lebih pada Allah, cinta anak, cinta, kita tak bolehlah jadi orang beriman beramal saleh yang bagus, tahap tinggi kan. Kalau beriman beramal saleh tahap tinggi ni, hampir semua cinta pada ni tak ada, ataupun kurang. Kalau belum tu, yang tahap rendah, tahap sederhana, masih ada cinta bini makin kurang daripada Allah, tapi cinta kerja, cinta itu ada lagi. Jadi kalau kita nak completely syaitan tak ada kuasa langsung lah kat kita, kita kena jadi orang beriman beramal saleh tahap tinggi, yang mana hampir semua pada makhluk ni cintanya kurang daripada cinta Allah. Di situlah baru kita dapat khusyuk dalam sembahyang. Kita dipanggil Muslim, kita dipanggil orang yang takwa, orang yang takut dengan Allah. Di mana sembahyang kita mula khusyuk. Kenapa kita mula dapat khusyuk bila kita jadi orang beriman beramal saleh tahap tinggi? Sebab syaitan dah hampir tak ada kuasa atas kita. Hampir tak ada kuasa atas kita. Bila kita angkat tangan sembahyang tu, kita senang nak benarkan dalam hati apa kita cakap kat mulut. Allahu Akbar, dalam hati pun Allah besar. Subhana rabbiyal a'la, dalam hati pun ingat apa yang kita. Kalau kita tak sampai tahap beriman beramal saleh tahap tinggi, beriman beramal saleh tahap rendah je macam Samad, tak khusyuk sembahyang. Tahap sederhana tak khusyuk lagi. Kena tahap tinggi. Apabila semua cinta dah hilang, sikit lagi jadi kekasih Allah. Bila hilang semua, kekasih Allah yang sangat tinggi, tahap tinggi. Tahu? Jadi
kita ni semuanya nak hilangkan cinta pada benda yang lazat. Lazat tu apa? Dunia. Harta, kumpul harta, cari harta, kan? Lazat. Harta tu lazat. Kerja cari harta tu jadi apa? Harta tu lazat. Ada harta lazat, kumpul harta lazat. Kerja nak cari harta tu tentulah lazat. Kerja nak dapat jadi kekasih Allah, kena korban yang lazat. Nak tak? Nak tak Sufyan? Tak nak. Jawab kuat-kuat. Tak nak. Dia ketawa lagi tak nak. Dia korban yang lazat tu dia tak nak. Sebab itu tak jadi-jadi orang beriman beramal soleh. Dia tak ada campur tu Allah dengan lazat tu. Allah suka yang benar, bukan suka yang lazat. Kita suka yang lazat, tak suka yang benar. Kalau kita nak jadi kekasih Allah, orang beriman beramal soleh, kita kena suka macam Allah suka. Suka yang benar. Tak boleh suka yang lazat. Kita tak boleh hidup menjadi kekasih Allah atau orang beriman beramal soleh dengan tenggelam dalam amalan-amalan lazat. Harta tu lazat. Simpan harta tu lazat. Simpan harta, fixed deposit, dapat riba. Dia tak cakap riba kan, ada bunga. Faedah. Kalau riba nampak sangat orang Islam tak nak buat. Tapi tipu kan orang Islam, faedah, bunga, untung, macam-macam dia pakai term. Sebenarnya menambahkan duit lah. Tu semua lazat tu. Dapat duit, kumpul duit, simpan duit, tambah duit, semua lazat. Belanja duit di jalan Allah untuk buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kekurangan, bagi kat orang miskin. Kalau daripada itu dapat nama, lazat juga. Tapi kalau daripada itu dapat Allah, ikhlas, tak lazat. Jadi tuan-tuan yang mulia, kehidupan ini, kalau kita mahu tidak dikuasai oleh syaitan, kita mesti jadi orang beriman yang betul-betul beriman bahawa saya tahap tinggi. Kalau tahap rendah, tahap sederhana masih ada. Atau jadi kekasih Allah. Tanda kita dah tak dikuasai oleh syaitan, kita dapat khusyuk semayang. Kamu dapat? Cuba angkat tangan yang dapat. Angkat tangan. Ada? Tak ada. Tiap kali semayang saya tanya, khusyuk Sufyan? Tak. Khusyuk Samad? Tak. Khusyuk Yazid? Tak. Masa jemaah tabligh dulu, khusyuk semayang? Khusyuk tak semayang? Sebab itu kamu bila buat jemaah tabligh, kamu dapat lazat. Syaitan masih bersama kamu. Tandanya semayang kamu tak khusyuk. Jadi banyaklah orang tanya ustaz, macam mana nak khusyuk semayang? Ustaz pun tak ada dapat. Dia jawablah, jangan makan benda subhat. KFC, McDonald. Sekarang ni McDonald tu semua halal tau. KFC dia terpaksa buat halal, tidak orang tak nak makan. Ustaz masih lagi jawapan tu juga. Jangan makan KFC, jangan makan McDonald. Dia orang pun mula tak nak makan. Tengok tak khusyuk juga. Dia bukan sebab makan subat. Ialah sebab kita ni masih dikuasai oleh syaitan. Sebab itu orang yang khusyuk semayang ni tak ada kat dunia ni. Syaitan dah usaha sungguh-sungguh. Usaha sungguh-sungguh supaya jangan jadi orang beriman beramal saleh. Kalau jadi pun yang rendah aja, tak boleh naik. Jadi kita semua kena tahu benda tu, baru kita boleh berusaha. Kita tak tahu benda-benda ni nak dapat khusyuk semayang, jangan makan benda bersubat. Ini tak betul.
Kan? Dulu sebelum kita KFC, McDonald semua tak ada. Zaman sebelum ni lah, bukannya zaman sahabat. Apa dia orang tak khusyuk juga. Sembahyang khusyuk yang pertama dia angkat di dunia kerana dia diberi kepada orang yang iman tinggi. Sembahyang kau khusyuk, Anzala? Tak, dah jujur dah. Kenapa tak? Tak tahu. Tak, kan saya jawab tanya tadi. Kenapa kau tak khusyuk? Tak ada iman. Bukan. Tahap yang TV. Salah. Kamu tak dapat khusyuk sebab syaitan. Itu. Kita dapat khusyuk sebab sebab kamu belum jadi orang beriman saleh tahap tinggi. Kenapa tak jadi? Sebab cinta dunia banyak. Dia cinta Allah banyak daripada cinta dunia, baru jadi orang beriman saleh. Kalau kita cinta dunia lebih pada Allah, kita tak boleh jadi orang beriman saleh. Begitu banyak cinta dunia daripada Allah, langsung kita jadi orang beriman aja mungkin. Lepas tu jadi orang masuk Islam. Banyak sangat dunia, lagi langsung jadi kafir. Orang kafir ni orang tak, bukan cinta Allah, cinta dunia kurang lebih daripada Allah. Langsung cinta Allah tak ada, cinta dunia aja. Yang cinta dunia ni lebih dia orang cinta pada diri dia orang sendiri, anak dia. Macam Allah bagi tahu orang Yahudi tu cinta dunia lebih daripada penyembah berhala, cinta dunia. Jadi Yazid semua dengan Samad ni orang cinta dunia dulu, sangat cinta dunia. Nah, saya bagi tahu dia perkara-perkara yang boleh kurangkan cinta dunia. Dia orang tak nak buat. Siapa salah? Yang tak nak buat tu lah. Dah bertahun-tahun tak nak buat. Jadi cinta dunia ni musuh kita. Dia asas kepada segala keburukan. Cinta Allah, takwa, asas segala kebaikan. Jadi kebaikan dengan kepalsuan ni dia tak sama. Kepalsuan, kelazatan ni cinta dunia lebih daripada Allah. Kebenaran ni cinta Allah lebih daripada dunia. Dan bila dunia langsung tak ada, dia akan berada di tahap menjadi kekasih Allah. Diberi ketenangan, khusyuk dalam sembahyang, doanya dikabulkan. Dia menjadi wakil Allah, wakil Nabi. Allah sangat cinta pada dia. Apa dia nak Allah bagi yang baik. Yang tak baik Allah tukar jadi baik. Allah beri apa saja dia nak. Hidup dalam dunia macam dalam syurga, macam. Dan lepas mati dia akan dapat syurga. Tapi mereka yang nak lazat, nak kepalsuan ni dalam dunia, mungkin dapat harta banyak, tapi tenang tak ada, bahagia tak ada. Di akhirat masuk neraka. Dah.